Alhamdulillah, Alhamdulillahil qail, inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, saya ingin berpesan pada diri saya dan sidang jemaah yang hadir di dalam surau Al-Falah, Ibu Pejabat Polis Positif Perak pada hari ini. Marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala bentuk larangannya. Mudah-mudahan dengan berbuat demikian kita sama-sama memperoleh rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan sahaja di dunia ini tetapi juga di akhirat kelak. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Dadah Membawa Petaka kepada Ummah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, penyalahgunaan dan pedagangan dadah telah menjadi punca kepada berbagai masalah. Masalah dari segi kesihatan, masalah sosial, masalah ekonomi, dan masalah keselamatan negara, masyarakat, warga dan sebagainya. Dalam tahun 2020, rekod polis di Raja Malaysia menunjukkan seramai 66,238 orang penagih ditangkap. Perangkaan yang dikeluarkan oleh agensi dadah kebangsaan menunjukkan sehingga tahun 2020 lebih 140,000 orang penagih dadah telah direkodkan. Namun dipercayai angka sebenar penagih dadah yang beredar dalam negara lebih tinggi daripada angka tangkapan yang telah direkodkan. Muslimin sidang jemaah rahimahumullah, dengan bertambahnya bilangan penagih, tenaga kerja dan beban kerja polis di Raja Malaysia, agensi dadah kebangsaan, mahkamah, hospital, penjara dan pusat pemulihan turut bertambah, sekaligus meningkatkan perbelanjaan negara. Hasil negara yang sepatutnya boleh digunakan untuk membekalkan lebih banyak kemudahan untuk rakyat terpaksa dikurangkan kerana sebahagiannya perlu diperuntukkan untuk menangani masalah yang dicetuskan oleh penagih-penagih dadah. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, penagih serta anggota keluarga penagih terpaksa menanggung beban berat sosial dan kewangan. Jenayah kecurian meningkat yang dilakukan oleh para penagih yang terdesak untuk mendapatkan sumber kewangan tambahan yang diperlukan untuk membeli dadah. Lebih menjadikan dan lebih menakutkan lagi, keselamatan ahli keluarga dan masyarakat sekitar turut terancam kerana berlakunya berbagai perbuatan tidak normal dan di luar tabi'i. Akibat pengaruh negatif dan penagihan dadah, peruntuhan rumah tangga dan perceraian turut berlaku dalam kalangan keluarga yang salah seorangnya menjadi penagih. Anak, isteri, suami serta ibu dan bapa yang tua lagi uzur terbiar apabila seseorang ditahan sama ada sebagai pengedar ataupun sebagai penagih dadah. Muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, penagih dadah seringkali dilihat sebagai lensa mata yang negatif, dipandang sebagai penjenayah dan seringkali dipandang rendah serta dihina. Sedangkan penagih dadah sebenarnya ialah mangsa kepada sedikit perniagaan dadah yang membina kekayaan atas titisan air mata penderitaan manusia yang dijadikan mangsa. Dadah telah menjadi bahan urus niaga global, urus niaga yang berjalan secara halal dalam pasaran gelap, melibatkan rangkaian penanaman, pembuatan, pengedaran dan penjualan. Dianggarkan urus niaga perniagaan haram ini bernilai lebih 3,000 bilion ringgit setahun, yang menyamai 1% daripada jumlah keluaran dalam negara kasar dunia. Muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, data polis di Raja Malaysia menunjukkan sepanjang tahun 2020 lebih 13,000 kilogram
dan hampir 18,000 liter dadah telah dirampas di bawah Akta Dadah Berbahaya tahun 1952. Di samping itu, lebih 221,000 kilogram dan 75,000 liter air ketum serta hampir 600 kilogram dadah lain turut dirampas di bawah Akta Racun pada tahun 1952 juga. Keseluruhan dadah yang berjaya dirampas pada tahun 2020 nilai hampir 455 juta ringgit. Dalam tempoh masa yang sama, 20 buah makmal berproses dadah berjaya dikesan yang melibatkan tangkapan sebanyak 71 orang. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, sepanjang tahun 2020 seramai 6,633 orang pengedar berjaya diberkas. Pengedar dadah, terutamanya yang mengedar dadah secara kecil-kecilan, adalah juga mangsa. Mereka menjadi alat kepada sindiket yang menjadikan dadah sebagai bahan perniagaan untuk membina kekayaan. Ramai pengedar dadah yang ditangkap, dituduh dan dibicarakan, dan apabila disabitkan, mengakhiri hayat mereka di tali gantung. Terdapat juga warga negara Malaysia yang terlibat pengedar dadah di peringkat antarabangsa, dikenali sebagai kedai dadah. Ketika ini meringkuk dalam penjara di beberapa buah negara luar. Ahli-ahli keluarga juga yang menanggung derita, memendam hibah sepanjang hayat, sementara tauke-tauke dadah yang besar hidup sebagai jutawan dalam lautan kemewahan. Muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, dadah pernah diisytiharkan sebagai musuh nomor 1 kepada negara. Dadah tanpa pengusaha, tanpa sindiket perniagaan dan tanpa rangkaian sindiket pengedaran yang bersistematik, tidak mungkin dapat menjadi musuh negara. Para peniaga dan pengusaha dadah dan rangkaian sindiket pengedaran dadah yang besar, mereka lah sebenarnya petualang yang mencetuskan begitu banyak penderitaan kepada insan-insan yang tidak berdosa. Pada sifat tamak dan hormat mereka inilah untuk membina kekayaan mereka, terus berusaha mau meningkatkan jualan dadah, dan pada setiap detik mereka mencari penagih yang baru untuk dijadikan mangsa. Muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, lebih malang kepada negara dan teramat malang kepada warga apabila ada orang-orang perseorangan dan badan-badan pembuat kuasa, badan-badan perundangan dan badan-badan yang diamanahkan untuk melindungi warga dan negara menjadi kelabu pandangan kerana sobukan wang, mengamalkan sifat bunting dalam lipatan, bersedia bersekongkol dan bekerjasama, bersubahat, membantu memudahkan kerja-kerja memproses, menyeludup dan mengedar dadah. Petualang inilah yang wajib diperangi dan diisytiharkan jihad untuk kita sama-sama menghapuskan mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahdahu. Yang bermaksud, tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama seseorang yang tidak berpegang pada janjinya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Muslimin sidang jemaah rahimahullah, sebelum mengakhiri khutbah yang pertama ini, mimbar sekali lagi menyeru para jemaah untuk sama-sama menggerakkan beberapa langkah berikut bagi mencegah masalah dan penyalahgunaan dadah. Pertama, membantu mengenal pasti mangsa dadah pada peringkat awal, dibantu segera untuk dirawat sebelum terlanjur jauh. Langkah yang kedua, membantu penagih yang telah berjaya dipulihkan agar dapat kembali hidup normal dan diterima secara positif dan diberikan sokongan oleh masyarakat dan rakan sebaya. Langkah yang seterusnya, melaporkan kepada pihak berkuasa jika didampingi oleh mana-mana pihak untuk mengambil dadah atau ditawarkan menjadi pengedar. Langkah yang keempat, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua yang telah diberikan amanah dengan tanggungjawab tidak hilang pedoman kerana sokongan kewangan, lalu bersifat pakar makan padi, bersubahat dan bersekongkol dengan penjenayah perniagaan dadah. Dan yang terakhir, sama-sama kita bantu
berusaha pihak berkuasa untuk meminimumkan kadar penagih dadah dalam usaha untuk mencapai matlamat sifat dadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, bagi tiap-tiap seseorang ada malaikat penjaganya silih berganti dari hadapannya dan dari belakangnya yang mengawas dan menjaganya dari sesuatu bahaya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menimpakan kepada sesuatu kaum bala bencana yang disebabkan kesalahan mereka sendiri, maka tiada sesiapa pun yang dapat menolak atau menahan apa yang ditetapkan olehnya, dan tidak ada sesiapa pun yang dapat menolong dan melindungi mereka selain darinya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum minal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur